Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi kita bersama saya, Perbet Pertahanan Awam Nur Maizatul Akmal binti Rosmali, host Wejangan Santai anda bagi episod 30. Sebuah rancangan temu bual yang akan merungkai segala persoalan anda. Tajuk kita pada minggu ini ialah pemilihan pekerjaan bagi seorang remaja atau generasi muda. Kamilah Alma untuk negara. Tetamu kita pada minggu ini ialah Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Amirul Iskandar bin Abdul Halim. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tuan yang baru habis kursus industri skim KP19 kontrak. Betul. Okey. Masih- Tahniah Tuan. Okey. Sebelum kita memulakan perbincangan topik kita pada hari ini, boleh tak Tuan ceritakan sedikit latar belakang Tuan sepanjang di Alpha? Boleh? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya seperti yang disebut tadilah daripada Cik Mai. Okey. Saya berasal dari Kota Baru Kelantan. Saya berumur 32 tahun. Latar belakang akademik saya, lepas habis SPM saya sambung pengajian saya STP. Saya masuk tingkatan 6 lah. Lepas tu lepas tingkatan 6 saya lanjutkan pelajaran saya ke UiTM lah, UiTM Shah Alam, dalam bidang seni muzik. Memang saya sebelum tu saya pernah bermain muzik lah. Tapi untuk teruskan perjuangan ataupun bila kita main muzik ni, bila kita tak belajar kita main je. Kan tak tahu apa yang kita ketu apa kan. Jadi saya fikir balik, tak apalah. Teruskan untuk ni lah, untuk belajar lah. Jadi saya sambung ambil seni persembahan muzik. Lepas tu lepas belajar saya ada buat mengajar muzik. Lepas tu start saya join Pertahanan Awam 2018. Time tu saya grad 2017. Lepas tu 2018 tu time tu Akademi Latihan Pertahanan Awam Alpha dia buat tour untuk cari anggota muzik lah. Jadi time tu saya kat Kelantan. Jadi saya tengok flyers tu. Saya pergilah try dekat Tunjung. Time tu. Okey, masa tu Tuan dah jadi anggota time atau tu belum. belum? Time Memang tu, fresh. time tu saya tak kenal lagi Pertahanan Awam. Okey. Kan, tengok flyers tu, tengok pakai Pertahanan Awam, ingat askar kan. Tengok ni apa kan. Lepas tu pergi Temuduga tu tengok Jepam dulu dia kena Jepam kan. Dulu Jepam. Sebab orang kena Jepam. Jadi Jepam tak apa, try pergi Temuduga. Lepas tu dapat. Lapor sini 2018 tu hujung tahun, saya tak silap saya lah. Hujung tahun. Jadi masuk sini terus unit baca ragam lah. Dulu unit baca ragam. Lepas tu 2019 saya berhenti kejap. Saya mengajar dekat studio dekat Melaka time tu. Lepas tu setahun. Lepas tu saya masuk balik 2020. Lepas Covid. Lepas Covid bulan 3 kan. Lepas tu dalam bulan 9 saya tu masuk balik. Masuk balik lepas tu unit samalah. Unit baca ragam juga. Lepas unit baca ragam saya dipindahkan ke unit IT. Tu zero lah, saya tak tahu apa IT. Saya try lah kan. Try tolong apa yang patut, angkat barang. Yang tahu. IT lepas tu saya dipindahkan ke latihan. Latihan pun saya baru belajar. Lepas tu bulan 9 itu saya dapat KP19 kontrak. Alhamdulillah lah. So saya ditempatkan di unit sama latihan. Sekarang ni saya masih lagi belajar untuk mengurus latihan lah. Sebab background saya pun muzik. Kan.
Degree muzik. Degree muzik. Okey tuan, kita kembali kepada topik yang kita ingin bincangkan. Boleh. Soalan yang saya nak bagi kat tuan adalah apakah bidang yang perlu mereka minat untuk mempunyai kemahiran yang baik? Oh, untuk pemilihan kerja lah kan? Untuk remaja ni dalam pemilihan kerja, okey, kita cakap dari segi ni lah, dari segi minat dan bakat dia orang. Kadang-kadang remaja di luar sana dia memilih kerja tu dia minat dia kuat. Contoh dia minat menyanyi contoh. Dia belajar lain. Dia belajar, contoh dia belajar arkitek. Tapi dengan minat dia yang kuat tu, contoh dia minat kuat menyanyi, dia akan pergi pilih dalam bidang nyanyian. Ni faktor dia pemilihan kerja daripada minat lah. Minat dan bakat. Jadi dia, contoh kalau kita tengok artis banyak lah. Artis kadang dia belajar lain. Tapi dia kadang dia minat MC, dia pergi ni. Dan saya rasa minat tu boleh menjamin jugalah masa depan untuk dalam pemilihan kerja. Okey, minat tu maknanya penting lah untuk pekerjaan. Sebab saya banyak sekarang dah lari daripada faktor yang dia belajar, tiba-tiba pergi ke sini. Sebab kita tengok kat sekarang kalau boleh juga dikatakan kita tak boleh memilih sangat juga. Peluang. Boleh juga. Peluang kan dia ambil je. Tapi kadang dia ada ni kelebihan dengan keburukan dia lah. Tapi dari segi minat, boleh lah untuk pemilihan kerja daripada segi minat boleh lah menjamin masa depan. Sebab contoh pun ramai kan, kalau kita tengok artis-artis tu berjaya lah kalau dia memilih dari segi minat lah. Okey. Apakah nilai yang penting dalam pekerjaan? Nilai penting bagi saya dalam satu pekerjaan tu tengok pekerjaan dia memerlukan kreativiti, menguruskan satu pekerjaan lah. Dia kreatif, lepas tu dia tengok bebas bersuara kan. Dia lantang bersuara untuk membagi cadangan ataupun keputusan lah. Itu penting lah. Penting juga tu. Okey. Yang seterusnya, adakah mereka ni perlu bersedia untuk melanjutkan pelajaran atau perlu mengikuti latihan dan untuk mencapai matlamat kerjaya mereka? Macam tak? Dari segi pendidikan kan. Tengok dari segi pendidikan ni dalam memilih kerja tu ada juga. Sebab tengok kadang banyak juga orang yang contoh dia belajar dalam bidang contoh arkitek kan. Tapi dalam memilih kerja dia nak dalam bidang tu juga. Dia tak nak lari. Tu pun penting juga. Sebab dia dah tahu selok-belok. Dalam bidang arkitek tu dia tahu selok-belok, jadi dia bawa ke pekerjaan lah. Itu satu baiklah. Okey. Macam sekarang, apakah trend yang dalam pasaran kerja trend yang terkini kerja paling yang sedang berkembang? Tu lah, kalau bagi saya tengok sekarang ni dia lebih, bagi saya lah kan, yang kecam saya Kecam kami. Bagi saya dia sekarang dia lebih kepada kemahiran. Kemahiran penting. Banyak kemahiran lah. Kalau kemahiran dari segi sebi kan, kadang banyak orang buat sebi, contoh sebi ekor ni kan. Lepas tu bakat tu okey juga. Bakat muzik kalau kita ada kemahiran muzik. Kemahiran boleh pergi audition kan. Boleh basking contoh. Okay. Macam tuan pun ada terlibat juga dengan basking. Saya ada terlibat juga dengan basking, cari duit makan lebih. Faham. Aduh.
Okey. Bagaimana pekerjaan ini perlu mempengaruhi keseimbangan antara kerja dengan kehidupan peribadi mereka? Bagi saya benda tu penting juga. Sebab kita kerja juga. Kan kadang kalau yang bujang pun perlu masa juga kan untuk family, lagi-lagi yang dah kahwin kan. Dah kahwin untuk satu jabatan tu, kalau ada cuti tahunan lah. Ada cuti tahunan, ada cuti sakit kan. Jadi kalau cuti tahunan tu bolehlah spend time dengan family. Tak ada kerja je. Contoh macam Gilang, kerja je kan. Kerja 24 jam je, kita tak tahu masa kita bila je. Kamilah apa untuk negara. Okey, ni penting tau. Kadang-kadang gaji ni orang akan tengok apakah gaji yang mereka harapkan dan apakah faedah yang penting bagi mereka. Gaji, dari segi gaji lah, pilih kerja kan. Gaji tu penting juga kan. Tengoklah, kita tengok. Tak ada banyak sangat, tak adalah sikit sangat. Janji tak lebih tak apa, janji cukup. Kadang-kadang kan diorang macam, aku ada degree, aku ni gaji lebih sikit. Tu ada lah. Tapi kalau saya tak. Tak. Kami tak. Okey. Kita tengok kan sekarang kan. Kalau macam dulu mudah dulu kan. Ada degree minta dapat. Sekarang tak boleh memilih sangat lah. Tapi saya pun tengok. Saya pun depend kepada minat saya juga. Macam kat sini saya boleh main muzik. Lepas tu saya stay lah. So tuan boleh bagikan masa kerja Kiki dengan kerja 9. Okey. Setakat selagi duduk sini okey lah. Lepas tu faedah tu tengoklah macam saya cakap dia, cuti tahunan, cuti sakit tu lah. Tu yang kita kena titik beratkan jugalah dalam memilih kerja. Okey. Okey, adakah terdapat peluang untuk berkembang dengan maju dalam kerjaya tersebut? Saya harap untuk cari kerja tu yang menawarkan peluang untuk maju kerjaya yang kita dapat mengembangkan kemahiran kita. Tengok tu pun dari milih dari segi yang kita minat lah. Jadi kita tahu selok-belok, kita boleh mengembangkan lah pekerjaan kita tu. Okey tuan, apa jenis persekitaran kerja yang mereka perlu ada yang rasa selesa? Tu dalam memilih kerja kita tengok orang-orang sekeliling kita lah, orang-orang kawan-kawan yang satu tempat kerja dengan kita. Kadang kita seronok kalau Persekitaran yang baik kan. Syok yang bagi support moral kan. Kalau kita down dia bagi support. Ni tak ada nak toksik tak nak lah. Kan? Toksik. Kita kalau by group ni kita nak satu kepala lah. Kerjasama lah Bekerjasama penting. betul, bekerjasama. Kalau apa-apa nak bagi cadangan ke sama-sama, tu lah. Yang penting jugalah. Tapi yang kita tak nak yang tak naklah tikam-tikam belakang. tu tak nak tu. Tu bahayalah. Bahaya kan. Bagi bad luck. Dia macam bagi persekitaran tu macam tak elok. Betul. Okey, siapa yang boleh mereka dapat pendapat dan nasihat untuk bimbingan mereka untuk mengenai kerjaya yang mereka pilih? Kita tengok kebanyakan kalau macam kita sendiri kan, kita akan tanya contoh seperti guru ke kan, ataupun lecturer kita ke yang pernah ajar kita, yang paling dekat lah ibu kan. Kadang kita kalau nak pergi kerja kita tanya ibu kita dulu, ibu ayah kan, tu yang paling dekat. Okey ke nak. Kadang kalau dia tak suka, kita fikir balik kan. Kalau dia suka, kita fikir balik juga. Faham. Jadi kita pendapat je lah kan. Tetap yang kita pilih kita minat. Tapi hanya pendapat lah kalau dia
Kalau dia rasa dia suka tu, dia akan bagi cadangan lagi. Kalau dia tak suka, dia cadangan juga. Okey. Itu tapis balik dari situ lah. Kebanyakan ibu bapa kita. Bagi saya. Okey Tuan, ni soalan last. Adakah mereka perlu mempunyai peluang untuk mendapatkan pengalaman melalui latihan atau kerja sambilan yang dalam bidang mereka minat? Saya bercadang, mereka itulah perlu juga bekerja sambilan lah. Jadi diorang dapat praktik untuk memahami ataupun untuk lebih faham mengenai industri yang diorang cuburi tu. Kalau contoh dia kerja hakiki dia, contoh dia buat baju. Lepas tu dia pergi cari pengalaman lagi untuk memajukan yang hakiki dia. Macam tu lah contoh. Kita dah sampai penghujung. Boleh tak rancangan ni, wejangan ni adalah nasihat. Boleh tak Betul. Tuan bagi sikit nasihat kepada penonton dengan topik yang kita bualkan sekarang? Okey, kepada Sini. kepada sini kepada remaja ataupun generasi muda, nasihat saya, pilih pekerjaan yang anda minat. Tu bagi saya, pilih pekerjaan yang minat supaya bila minat, hati jadi ikhlas. Semoga soalan-soalan yang kita soalan-soalan yang anda bagi ni dapat membantu korang untuk merenung membuat keputusan yang baik untuk kejayaan akan datang. Okay, Tuan, kita pun dah hujung rancangan. Terima kasih diucapkan ke atas jemputan Tuan kerana sudi hadir dalam rancangan Wejangan Santai pada episod kali ini. Sebarang bentuk pertanyaan, aduan dan idea boleh dihantar kepada kami melalui email piaroalfabangi@civildefense.gov.my. Teruskan sokongan anda dengan like, follow dan share. Subscribe YouTube kami. Sekian daripada saya, Alfa memacu kecemerlangan. Kamilah Alfa untuk negara. Kamilah Alfa untuk negara. Tetamu kita pada minggu ini ialah Lieutenant Muda Muhammad Tetamu kita pada minggu ini ialah Lieutenant Muda Muhammad Pertahanan Awam tertinggal. Saya ini mengucapkan tahniah kepada Tuan yang baru saja habis kursus induksi KP19 kontrak. Macam Tuan reaksi dia. Duit banyak duit pun tak bahagia. Meluahkan perasaan ke dekat slot Wejangan Santai ni? Untuk menjadi program latihan kerja sambilan, macam mana? Okey Tuan, kita pun dah berhujung rancangan. Sekian dari saya, Alfa memacu kecemerlangan. Kamilah Alfa untuk negara.